Ghanimah lebih bernilai berbanding maruah. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO malam kemarin membuat keputusan terus menyokong Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka turut menggesa prinsip kerjasama itu hendaklah berpaksikan nilai penghormatan dan konsensus politik ditambah baik. Mesyuarat yang berlangsung lebih 4 jam itu menyarankan inisiatif rekonsiliasi nasional atau agenda perdamaian nasional agar segera dilaksanakan dengan menggembeling penyertaan semua parti politik yang bernaung bawah Kerajaan Perikatan Nasional dan juga parti pembangkang. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga menegaskan parti itu kekal dengan keputusan sebelum ini untuk tidak mengadakan kerjasama dengan Keadilan dan DAP. Mesyuarat malam ini juga mahu kerajaan mengambil pendekatan lebih inklusif melangkaui perbezaan ideologi parti dan menangani pandemik COVID-19 dan kesan negatif ekonomi terhadap kehidupan rakyat. Katanya dalam kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat itu. Dalam pada itu, PAS menyatakan sokongan penuh terhadap Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin dan menggesa rakan sekutunya UMNO kekal dengan sokongan kepada Perdana Menteri. PAS menegaskan sokongan semua 18 ahli Parlimen PAS bersama Kerajaan PN yang prihatin serta bertindak memastikan keselamatan ekonomi serta ketenteraman negara dan kehidupan rakyat terjamin. Pada masa sama, PAS menyeru semua ahli Parlimen Barisan Nasional terus istiqamah mempertahankan kepimpinan Perdana Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional yang dibina bersama, kata Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan dalam kenyataannya semalam. Inilah kenyataan tahap katun Presiden UMNO. Apa makna inisiatif rekonsiliasi yang merentas ideologi parti jika meminggirkan keadilan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP yang diketuai Lim Guan Eng? Ahli Parlimen DAP seramai 42 orang, sementara Ahli Parlimen Keadilan 38 orang. Mereka mewakili sebilangan besar rakyat Malaysia yang membayar cukai yang akan digunakan untuk membiayai belanjawan 2021. Mereka juga terkesan dengan pandemik COVID-19, sama ada dari segi kesihatan, kehidupan sosial dan juga ekonomi. Adakah kalian ingat kerajaan tebuk atap ini boleh berfungsi dengan baik jika sebahagian besar rakyat Malaysia tidak bekerja atau menjana pendapatan? Sementara itu, Ahli Dewan Negara Liu Chin Tong berkata Muhyiddin Yassin perlu bertindak cepat sekiranya beliau mahu terus menerajui negara sebagai Perdana Menteri dengan bekerjasama dengan semua pihak termasuk pembangkang dalam menghadapi pandemik COVID-19. Menurut beliau, tindakan itu termasuk menggesa Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin meletak jawatan kerana telah mengundang pelbagai huru-hara politik di negara ini. Jelasnya dua pemimpin itu sebenarnya bertanggungjawab dengan apa yang berlaku kepada kerajaan Muhyiddin pada masa ini. Malah tindak tanduk serta nasihat mereka telah mengganggu proses demokrasi berparlimen. Saya sudah cakap sejak sesi parlimen pada 18 Mei lalu. Muhyiddin sepatutnya berhenti berharap dan percaya bulat-bulat kepada Hamzah dan Azmin. Hamzah sendiri seperti tidak faham realiti politik hari ini yang tidak lagi seperti dulu yang hanya berasaskan satu parti politik sahaja, ujarnya dalam satu kenyataan. Chin Tong mendakwa Hamzah masih lagi cuba berusaha mengembalikan pemerintahan satu parti dengan anggapan Muhyiddin memiliki majoriti 2/3 di parlimen. Antara Mac hingga Mei pula, Hamzah cuba membeli ahli parlimen dari pembangkang. Tidak ramai pun yang menerima pelawaan menyeberang dengan majoriti tipis itu. Jangkaan kononnya ramai akan lompat sebenarnya sangat kurang bijak. Malah selama lebih setengah tahun, pencapaiannya hanya sekadar ahli Parlimen Lubuk Antu sahaja yang melompat ke sana. Jelas pengerusi DAP Johor itu. Ghanimah itu lebih tinggi nilainya berbanding dengan maruah. Tidak akan ada mana-mana ahli gerombolan tebuk atap dengan rela meletakkan jawatan demi menjaga maruah.